Saya dengan segala hormatnya menjemput Setiausaha Agung Parti Islam Se-Malaysia PAS yang berbahagia Datuk Haji Mustafa bin Ali untuk menyampaikan ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara pimpinan utama Pakatan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang, Saudara Lim Kit Siang dan seluruh pimpinan Pakatan Rakyat dari ketiga-tiga parti keadilan, DAP, PAS, para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pada petang ini dalam slot yang dikhususkan kepada Setiausaha Agung, Sekretariat memberitahu bahawa adalah menjadi tanggungjawab Setiausaha Agung ini untuk memberikan sedikit fokus tentang soal pengukuhan Pakatan Rakyat. Apakah apabila kita menyebut pengukuhan Pakatan Rakyat itu berarti kita tidak kukuh? Kita ada masalah, kita berpecah, ataupun apakah artinya pengukuhan itu? Kita tahu bahawa proses perjuangan politik ini akan memakan satu jangka waktu yang panjang. Satu matlamat dan cita-cita politik tidak dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat. Dan tentunya dalam perjalanan yang jauh itu kita akan menemui pelbagai cabaran, ancaman dan apa sahaja tribulasi yang akan kita temui. Oleh kerana itulah soal pengukuhan ini perlu. Kerana kita perlu memahami bahawa realiti politik, apalagi dalam soal kerjasama politik, kita tidak boleh mengharapkan keadaan di mana tidak ada konflik. Zero konflik tidak mungkin akan berlaku dalam proses perjuangan politik. Kita akan temui there is no zero conflict dalam perjuangan politik. Dan oleh kerana itulah kita perlu senantiasa melihat proses ini. Bukan berarti bahawa apabila konflik itu ada, maka artinya kita tidak mungkin akan mencapai kejayaan kita. Konflik tetap ada, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik itu, ini perkara yang sangat penting yang perlu kita berikan perhatian. Saudara-saudara sekalian, oleh kerana kebetulan saya salah seorang yang terlibat daripada peringkat awal pertama membincangkan soal penubuhan kerjasama ini bersama-sama dengan Saudara Lim Kit Siang pada waktu itu, Saudara Cheng Meng Hen, Kak Wan Azizah, masa itu Saudara Anwar masih di dalam, dan ada lagi dua orang masa itu. Ini sejarahnya, tetapi sudah tidak ada bersama dengan kita. Saudara Jomo terlibat pada waktu itu. Almarhum Chandra Muzaffar terlibat pada waktu itu. Almarhum politik, minta maaf, dia masih hidup, tapi dari segi politiknya sudah almarhum. Ini di antara, dan Saudara Syed Hussein Ali. Kerana kita masa itu 4 parti politik.
keadilan belum wujud pada waktu itu, belum wujud sebagai satu parti, tetapi wakilnya yang akan menjadi parti politik itu dilambangkan oleh Kak Wan dan lain-lain, dan kita memula daripada itu. Artinya Pakatan Rakyat ini tidak bermula daripada tahun 2008. Sebagaimana Saudara Lot menyebut tadi bahawa Pakatan Rakyat ini telah bermula pada tahun 98, dan kali pertama kita masuk pilihan raya ialah pada tahun 1999 dan seterusnya sehingga 2004, 2008, 2013. Artinya umur kerjasama ini sudah pun sampai kepada 15 tahun. Kalau dari sudut Islam ni sudah balik 15 tahun itu. Artinya sudah bukan matang betul, tetapi sudah sampai kepada peringkat yang boleh menentukan hala tuju dan masa depan, insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berkongsi pengalaman ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Apakah pengalaman-pengalaman yang lalu itu boleh menjadi iktibar kepada kita dalam kita berusaha untuk mengukuhkan kedudukan Pakatan Rakyat. Selama 15 tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua-dua orang daripada sahabat saya, Saudara Lot, Saudara Saifuddin, kita ada waktu-waktunya perbezaan pendapat, perbezaan pandangan, dan kadang-kadang perbezaan itu menjadi masalah. Tapi perlu saya ingatkan diri saya dan seluruh kita sebagai pemimpin, isu dan masalah itu sebenarnya tidak besar, tetapi suatu isu itu akan menjadi masalah apabila dia terlepas kepada media dan dimanipulasikan oleh media. Dan apabila ianya dapat berbuat demikian, maka akan timbulnya satu persepsi yang berikan gambaran bahawa perbezaan itu bukan satu perbezaan kecil, tetapi satu perbezaan besar. Sebab itu saya minta sangat-sangat kepada pemimpin, terutama pimpinan utama di peringkat atas sampai ke tengah, yang bawah ni mereka tak buat kenyataan, tak ada kenyataan akhbar, tak ada dalam media baru pun, kecuali yang rajin sangat. Tetapi yang atas, yang tengah ini perlu lihat bahawa media kadang-kadang menjadi kawan kepada kita apabila dia positif, tetapi dia menjadi musuh kepada kita mereka negatif sifatnya terhadap kita. Jadi soal ini perlu kita tangani sebaik-baik yang mungkin. Sebagai suatu pengalaman sejarah yang telah lalu, kita pernah melalui proses yang mencemaskan. Kita bermula daripada tahun 99 dan kita masuk pilihan raya. Kebetulan pada waktu itu antaranya kesan besar daripada kesan apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sama-sama kita tahu. Berlaku suatu swing yang agak besar di kalangan masyarakat Melayu pada waktu itu. Dan apabila berlaku demikian, yang akan menerima manfaat daripadanya PAS, yang mempunyai kesan yang agak berat pada waktu itu DAP. Ini terus terang saja saya cakap. Ini di antara perbincangan yang dibuat di kalangan pimpinan. Oleh kerana hasil daripada tahun 99 itu, PAS menang 27 kursi, Keadilan menang 5 kursi, dan DAP menang berapa, 8 kalau 10 pada waktu itu. Arti yang terbesar PAS. Tetapi kalau kita ukur kepada sekarang ini, tahun 2013, yang terbesar ialah DAP 38 kursi, yang kedua Keadilan 30, yang ketiga PAS 21. Apakah ukuran-ukuran ini menggambarkan kekuatan parti ataupun suatu kejayaan yang sebenar-benarnya? Secara hakikinya ia tidak.
Tetapi ukuran politik biasanya diukur daripada prestasi sesuatu pilihan raya itu. Jadi sebab itu apabila tahun 99 PAS berjaya oleh kerana perubahan kepada sikap dan minda pemikiran orang Melayu pada waktu itu akibat beberapa peristiwa. Tetapi DAP menerima kesan yang agak besar. Kerana saya dilaporkan oleh pemimpin DAP, kita menerima kesan Saudara Kek Siang dan Saudara Karpal pun out of parliament pada waktu itu. Yang tak pernah kalah, tetapi tahun 99 itu kalah kerana fitnah yang dimainkan oleh parti-parti lawan kita, media lawan kita, menggunakan pada masa itu isu yang berkait katanya dengan negara Islam. Undi DAP, undi PAS, undi negara Islam. Itu yang berkesan kepada masyarakat, bukan Melayu, khususnya masyarakat Cina. Berbalik kepada yang akhir ini, 2013 PAS dalam kedudukan nombor 3. Antaranya yang terjadi kerana satu persepsi yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu bahawa sebagaimana DAP menerima kesan tahun 99, PAS menerima kesan tahun 2008 dan juga 2013 bahawa PAS di antara parti komponen dalam Pakatan yang bukan dominan dan bukan saja tidak dominan tetapi menjadi kuda kepada DAP. Akibatnya persepsi masyarakat Melayu ditambah dengan fitnah UMNO dan sebagainya. PAS was at the receiving end menghadapi pilihan raya yang seperti itu, dan kita menerima kesan daripada ini. Walaupun dalam masyarakat Cina, MCA cuba juga mengatakan bahawa DAP menjadi alat kepada PAS, tapi itu tak makan. Itu sudah selesai isu itu. Tinggal ini pula. Dan timbul satu persepsi ini, saya dimaklumkan mutakhir ini PAS bukan sahaja menjadi kuda kepada DAP, juga sanggup menjadi kuda kepada PKR. Ini yang kemudian lah. Apa sebab? Dia tak cerita panjang, tapi timbul persepsi yang seperti ini. Persepsi ini tidak betul, tetapi persepsi boleh mempengaruhi pendirian dan keyakinan seseorang itu apabila ianya dipercaya sebagai benar. Saya rasa dalam soal ini kita telah menyelesaikan sebahagian daripada masalah yang kita hadapi, tetapi ada lagi perkara-perkara yang perlu kita selesaikan, dan antaranya ia berkait dengan apa yang saya sebut lebih awal, soal bagaimana kita menangani media apabila timbulnya soal pertentangan tentang isu-isu tertentu, misalnya antara DAP dengan PAS. Akan dilihat ini satu perpecahan yang telah berlaku dalam ini. Kita tahu bahawa itu tidak benar, tetapi rakyat di luar yang menentukan siapa yang akan mereka memberikan kepercayaan sudah terkesan dengan apa yang berlaku itu, dan mereka menganggap bahawa Pakatan Rakyat tidak boleh diharapkan untuk membela kita kerana mereka sendiri tidak bersatu, mereka sendiri berpecah, mereka sendiri berbalah di kalangan mereka. Ini kesan daripada persepsi yang timbul akibat daripada perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi sebab itu, hal-hal yang seperti ini perlu pimpinan mengurus, manage krisis yang seperti ini dengan sebijak-bijaknya. Dengan perkataan lain, sama ada dengan kenyataan, dengan perkataan, dengan tindakan, pemimpin hendaklah menjadi orang yang menyelesaikan masalah, bukan orang yang mencipta masalah. Ada masalah, pemimpin yang mesti bertanggungjawab menyelesaikan, tetapi bukan pemimpin yang mencipta masalah dan membuat masalah. Kita mesti memahami bahawa rakyat kita yang di bawah ini mengharapkan bahawa kita untuk apa saja pun dengan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada kita, kita dapat menyelesaikan semua perkara ini, insya-Allah.
Dalam bahasa kesimpulannya tentang hal ini, ada pemimpin mestilah mengurus konflik ini dengan sebaik-baiknya melalui apa yang telah disebut oleh dua-dua rakan saya, iaitu melalui musyawarah dan melalui mufakat, insya-Allah. Kita telah mengatakan bahawa kita mempunyai dasar bersama, common policy framework. Ini antara yang mengikat kita. Apapun dan di luar daripada itu, kalaupun ada perkara-perkara yang kita nak lakukan, harus kita bawa untuk perbincangan. Di samping kita menyedari bahawa masing-masing parti mempunyai idealismenya, mempunyai agenda tersendiri yang kita hormati. Setiap parti menghormati agenda idealisme parti masing-masing, tetapi kita tertakluk kepada common policy framework yang telah kita persetujui bersama. Iaitu oleh sebab itu, pemimpin mesti mempunyai self-restraint dalam melihat isu-isu ini untuk dapat membezakan di antara apa yang menjadi common policy framework dengan yang bukan common policy framework, supaya kita tidak akan terjebak dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Saya menujukan ini kepada semua, bukan kepada mana-mana parti, tetapi kepada semua, supaya kita menyedari kita bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan ini kepada masyarakat, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, kita juga telah menyebut bahawa matlamat kita ialah untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang. Memang ukuran dari segi kerja politik ini, satu pilihan raya ke satu pilihan raya dan seterusnya. Kita telah melalui 99, 2004, 2008, 2013 bersama. Walaupun dari segi sejarahnya saya juga boleh sebut bahawa walaupun pada tahun 2001 DAP menarik diri sekejap keluar daripada Pakatan Rakyat, dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini kegagalan kita untuk mengurus konflik yang berlaku dalam kita. Kegagalan kita bersama dalam mengurus konflik ini tidak boleh disalahkan kepada mana-mana pihak, tetapi ini kegagalan kita, dan kita tidak harus mengulangi kegagalan yang seperti ini setelah kita belajar daripada pengalaman itu, insya-Allah. Oleh kerana itu, kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-14, dan kita perlu ingat, pilihan raya ini ialah untuk memungkinkan suatu perubahan berlaku. Kita semua setuju, there is no credible opposition selain daripada Pakatan Rakyat pada waktu ini di peringkat besar. Kalau Pakatan Rakyat tak berjaya melakukannya, tidak akan ada satu parti lain mampu berbuat demikian. Simple. Dari sebab itu, kita sahaja yang diharapkan mampu untuk membuat perubahan itu, dan perubahan itu mampu kita lakukan apabila kita bersama-sama melakukannya, insya-Allah. Tapi kita kena juga ingat, kemenangan sekalipun dalam merampas Putrajaya bukan matlamat terakhir daripada perjuangan kita. Ia hanya permulaan kepada kejayaan kita. Kemenangan Putrajaya ialah permulaan kepada kejayaan kita, kerana kita perlu isi Putrajaya itu dengan apa yang selalu kita sebut: demokrasi, keadilan, good governance, dan apa sahaja yang telah kita ungkapkan selama ini. Menentang rasuah, menentang kezaliman. Kita tidak boleh mengulangi apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan selama ini apabila kita berkuasa kelak. Kalau kita juga mengulangi, maka kita jadi sebagaimana BN UMNO 2 kali 5, 5 kali 2. Ini satu benda yang mesti kita ingatkan diri kita. Dan ini boleh dilakukan dengan kita menggunakan, memupuk kekuatan dalaman diri kita masing-masing. Nak menang bukan sahaja bergantung kepada kelemahan musuh, tetapi kekuatan dalaman diri masing-masing.
Dalam parti masing-masing ada proses pengukuhan itu dalam diri, the internal resilience yang mesti ada kepada ahli-ahli masing-masing. Dalam PAS mungkin dinamakan proses tarbiyah, itu PAS. Keadilan dan DAP mungkin dinamakan cadre training. Itu mungkin satu istilah, cadre training. Artinya pengukuhan ahli-ahli supaya kekuatan dalaman itu berlaku. Dan apabila kekuatan dalaman ini berlaku, maka insya-Allah kita akan mampu membuat perubahan sebagaimana yang kita kehendaki, insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, saya rasa satu perkara saja lagi yang saya nak sebut, walaupun ada perkara-perkara kerana masa mungkin tidak mengizinkan, iaitu satu benda yang ada di hadapan kita sekarang ini yang sangat pertinent dengan proses demokrasi, ialah persempadanan pilihan raya yang sedang dilakukan oleh SPR. Apa sikap kita? Walaupun kita dengar ada pandangan-pandangan daripada setengah NGO dan lain-lain, kita pulaukan sahaja persempadanan ini. Oleh kerana tidak ada arti dengan gerrymandering yang mungkin berlaku dan macam-macam. Kita dalam mesyuarat Pakatan Rakyat, kita telah mengambil satu keputusan, kita mengambil satu sikap yang terbuka. Meaning, terbuka dalam pengertian bahawa kita tengok dulu apa nanti yang akan dibentangkan. Yang dibentangkan itu apakah itu berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan dalam membuat persempadanan ataupun tidak. Dan diambil turia juga dalam perbincangan yang telah kita lakukan ialah oleh kerana dalam pindaan terakhir yang dibuat pada tahun 2003, mereka telah menafikan pertambahan kerusi di negeri-negeri yang umumnya dominan Melayu. Ini perancangan UMNO, perancangan Mahathir pada waktu itu. Semua negeri lain ada pertambahan kerusi, kecuali negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu dengan Perlis tak ada pertambahan sama sekali. Walaupun SPR mencadangkan ada pertambahan, Mahathir kata no, kerana bertambah PAS yang akan menang, bukan UMNO. Yang dipikirkan oleh Mahathir dan pemimpin UMNO ialah UMNO saja, bukan soal negara ini. Sebab itu kita akan lihat apakah nanti rumusan yang dibuat oleh SPR dalam mengemukakan persempadanan pilihan raya ini dalam parlimen. Sebab mereka memerlukan untuk tambahan kerusi itu satu majoriti 2/3, kerana itu memerlukan pindaan perlembagaan. Dan mereka tidak ada 2/3 pada waktu ini. Dia memerlukan sokongan daripada Pakatan Rakyat. UMNO biar tak cukup. Apakah sikap kita? Itu yang kita akan lihat. Apakah, bagaimana dan sebagainya, itu akan dibincangkan oleh pimpinan, insya-Allah. Dan akhir sekali, kita sebagai parti politik, tapi kita kena ingat, dalam negara kita ni ada lagi kelompok-kelompok lain yang tidak terlibat secara langsung dengan politik, the NGOs. Ini third force yang memberikan warna kepada pendirian rakyat. Kita mesti ada engagement yang kuat selain daripada kalangan kita parti-parti politik ini dengan NGO yang akan memberikan warna kepada rakyat, insya-Allah. Mereka adalah suara rakyat yang memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun kita tahu ada NGO yang terikat dengan UMNO ataupun tertarik dengan UMNO, tetapi saya rasa the majority daripada NGO ini, alhamdulillah, masih menentang kerajaan, tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan mereka adalah bersama dengan kita pada waktu ini. Pupuk mereka bersama dengan kita sebagai sebahagian daripada bahtera yang akan menuju kepada kejayaan dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih, dan saya minta maaf kalau ada yang terkesan dengan apa-apa yang saya sebut. Saya harap tidak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.